15 ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman nafi'a warzuqni fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, bersyukur dan kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita yang menguruh hidup kita, mati kita, yang kita kena tani, yang tak boleh kocok. Ya kena tanya semua tentang akidah dan pegangan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam lebih-lebih lagi di bulan Maulud ni, dan yang sama-sama kita duk buat majlis mengingat hari beranak ataupun bulan keputeraan baginda Rasulullah SAW, maka tak dapat tidaklah kita kena banyak selawat ke Nabi kita pada bulan ini dan juga pada bulan yang lain, insya-Allah. Hari ini hamba Ustaz Mat ada peluang sekali lagi di bulan Rabiul Awal ni untuk memenuhi ruangnya di Al-Huda Channel, dan insya-Allah semoga perjumpaan kita hari ini ambil pada awal sampai akhir boleh tambah ilmu, boleh tambah iman kita, yakin kita, kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta maaf kerana hari ni agak lewatlah. Bulan ni pukul 2:17 dah. Kerana ustaz pun baru diberitahu dan oleh penatiar orang AJK Al-Huda lah, kata hari ni kena tolong mari kecek, tolong mari sapa agama Allah di channel ni. Semoga Allah Subhanahu wa taala lipatkan ganjaran kepada ustaz dan juga semua ahli keluarga Al-Huda Channel dan juga semua saudara-saudara yang sedang menyaksi dan yang akan menyaksi, insya-Allah. Hari ini ustaz bawa satu tajuk, yang tajuk ni masih lagi ada hubung kait dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kerana di bulan Rabiul Awal ni dia comel kalau kita kecek Nabi nah. Jadi kita kecek Nabi kita mari dengar kisah Nabi kita. Walaupun orang lain duk kecek belaka dah, tapi ustaz pun kena ambil bahagia juga. Jadi syahidlah kata masa hidup dunia hari itu bersama dengan Al-Huda Channel ni, ustaz juga kecek tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala semua, kita semua ni berterima kasih dan kita rasa bangga kerana kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala beranak jadi umat Nabi Muhammad, iaitu kita jadi umat kepada Nabi yang paling mulia. Kita jadi umat kepada khatamun nabiyyin, kepada Nabi yang terakhir, dan dia adalah penghulu semua-semua Nabi. Dia adalah ketua Nabi dan kita adalah sebaik-baik umat. Yang mana Allah Subhanahu wa taala kapuh di antara sebaik-baik Nabi, dan kita alhamdulillah Allah pilih kita jadi sebaik-baik umat. Alhamdulillah kita bersyukur dan kita berterima kasih kerana ini adalah anugerah
anugerah yang Allah beri hadiah kepada kita sebagai umat akhir zaman dengan hadiahnya seorang nabi, seorang rasul yang jadi kekasih Allah dan sebaik-baik manusia di muka bumi. Maka hari ini ustaz nak royak, nak cerita hageno kita kena kasih kepada nabi kita. Ustaz ingat di awal bulan kemarin ustaz mari dah ustaz kecek cara kalau kita ni nak dekat dengan nabi dia kena banyak selawat, kena jaga anak yatim, kena apa lagi ni, kena banyak sujud, kena kasih kepada Allah. Maka hari ni ustaz nak royak, ustaz nak kecek saudaraku semua. Hageno kita kena sayang kat nabi kita. Hageno kita kena kasih kat nabi kita. Alhamdulillah, insya-Allah nah. Apabila kita dah kata hageno kita nak kasih ni, insya-Allah kita akan tambah selawat kita ke nabi kita. Kita akan suka nak belajar sirah, nak belajar akhlak. Kita nak tengok bahasa mana nabi kita lebih dekat, insya-Allah. Oleh tu sekadar kalau tak sampai sejel pun dekat-dekat sejel lah, insya-Allah. Kita ambil perhatian bersama, insya-Allah. Ustaz nak kecek hageno kita kena sayang ke nabi kita. Poin yang pertama saudaraku semua. Di antara nabi kita dengan Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa beranak dulu. Lepas tu nabi kita pula mari. Nabi kita beranak mengikut catatan sejarah tahun 571 Masihi. Jadi masa Nabi Isa dengan Nabi kita mudah-mudahan 500 tahun lebih. Masa tu dia antara panggil congwang. Tak ada Nabi, tak ada Rasul. Maka keadaan manusia apabila tak ada Nabi, tak ada Rasul, tak ada agama, tak ada syariat, maka manusia masa tu sesat. Manusia pada masa tak kenal Allah. Pakak fikir masing-masing buat macam mana kita nak cari Tuhan. Hatta ahli sirah katanya, ahli sirah kata di Mekah sendiri tu dikelilingi Kaabah rumah Allah yang kita kena Baitullah tu dikelilingi oleh 360 tokong. Tokong kita tahu tokong, berhala. Apa berhala? Hok tokong batu-batu tu duk keliling, ada besar, ada kecil. Artinya orang tu sembah Tuhan ni, orang tu sembah Tuhan ni masing-masing ada pegangnya. Bahkan ada ulama royak kita Al-Musirah kata geno, nak keluarga ada Tuhan masing-masing. Itu dari sudut semua. Dari sudut syariat pula. Kalau kita tengok dan kita dengar dah. Insya-Allah lah. Mana syariatnya yang Nabi Ibrahim dulu pun ada dah. Syariat kena tawah, wahji tu ada. Tiba-tiba apabila lah sengai lama di antara Nabi Isa dengan Nabi kita Muhammad, ketika buat haji ni pakak-pakak kelanyir. Siapa kelanyir? Hujaj. Hok mari daripada semuanya tanah Arab, daripada Yaman, daripada Syam mana, pakak kelanyir keliling Kaabah. Pakak kelanyir Kaabah. Kerana apa? Kain tu boleh dicemar, kain boleh najis, tubuh kita ni hok bersih. Maka kita ambil tubuh kita ni lah tawaf Baitillah. Bukan setakat tu saja. Ada setengah-setengah je siapa katanya wa'dul banat. Iaitu siapa hak katanya anak tino ataupun orang tino tak ada tempat dalam masyarakat. Kalau beranak tu anak tino, kalau zaman Firaun bunuh jantan. Dia bunuh jantan. Kenapa? Kerana Tok Nujung katanya kalau lah beranak jantan akan lahir seorang anak jantan daripada Bani Israel akan butuh kerajaan Firaun. Tapi di zaman jahiliah ni anak tino tu tak pakai. Hagin tak pakai kerana pakak-pakak bangga. Siapa-siapa ada anak jantan, kau ramai kau molek, boleh tolong perang, boleh tolong hebat nama kabilah dia. Habis tu orang zaman dulu kau hebatlah kalau anak ramai, jantan ramai ni. Dia. Maka anak tino tak ada faedah. Siapa setengah-setengah riwayat tu kata bukan siapa Sayyidina Umar sendiri, tapi setengah kata tak. Tapi dalam Quran sebut nah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Anak-anak yang kena bunuh tu tanya dosa gapo dia kena bunuh. Kan ada pok bawa pergi pada pasir gali lepas tu tolak anak batu. Allahu akbar dah.
kamu hidup-hidup. Subhanallah. Siapa situ? Siapa setengah syariat juga nak belaki nak bini ni witina tidur dulu dengan jatah. Tu biar anak semua dengan siapa? Itulah tok lelaki dia tupak bagi anak. Tak nak royak kata apabila manusia tak ada bimbingan agama, ia akan hanyut, akan sesat. Maka di antara sebab gapo kita kena cerita Nabi, kasih Nabi antara sebab apabila sampai hari bulan Rabiul Awal ni, yang kata ulama 12 Rabiul Awal, dan ada juga pendapat yang lain. Tapi kita nak pergi waktu tak ada apalah. 12 Rabiul Awal lahir seorang rasul, seorang kekasih Allah yang akan beki, akan ubah suasana di Mekah dan juga seluruh Jaziratul Arab, bahkan rahmatan lil alamin, semua umat manusia akan kembali kepada jalan asal, jalan fitrah, jalan iaitu agama Allah Subhanahu wa taala. Hari itu tuan-tuan, iblis menangis. Hari itu iblis teriak kerana cadangan dia dan harapan dia. Dan kalaulah tak berlakunya, Nabi kita tak beranak, Nabi kita tak lahir, dia kata jaya sayu dari dia. Kerana banyak anak cucu Nabi ada masuk neraka sekali dengan dia. Masuk neraka sekali dia. Hari itu dia suruh perintah kepada kaki tangan dia, budak-budak dia naik ke langit dengan berita. Tetapi hari itu malaikatnya ambil dengan kilat, dengan guh, dengan pakak pekong, hingga ada setengah anak cucu iblis, pok setan ni mati, pok ada kecok, pok ada patah kaki, pok ada. Terkejut iblis, kapo ni. Pergi cari, pergi sesek tengok rupanya ada satu peristiwa yang amat besar bersejarah bagi kita umat manusia, iaitu di Mekah, dekat dengan Baitullah Tulah. Allah Subhanahu wa taala beranak melahirkan seorang manusia yang akan jadi pemimpin kepada semua manusia, yang jadi penghulu kepada para anbiya, iaitu Muhammad bin Abdullah. Teriak, tak ada hari lain tak banyak teriak iblis ni. Hari ni dia teriak kenapa sesat. Dan rakyat katanya iblis ni adalah musuh, yang mana Tuhan rakyat kata mu kena ambil iblis jadi musuh betul-betul. Kalau tidak rugi kita. Jadi kalau kita tengok parti di sini, saudaraku semua, kita faham katanya apabila Allah Subhanahu wa taala jadi pilih dah bulan awal kita duduk itu lani ni ada hari beranak, bulan beranak Nabi kita, maka kita kasih kerana apa? Sebab tak kata satu ni kerana kita kasih kerana kalau tak mari Nabi, rahmatan lil alamin ni, tak beranak pada bulan ni di 1400 tahun yang dulu, keadaan masyarakat manusia tak ada bimbingan langit, tak ada syariat, tak ada kena Allah, maka anak cucu Nabi ada akan sesat. Terima kasih kerana Allah Nabi kepada kita sebagai hadiah untuk bawa rahmat, untuk bawa kita selamat dunia, selamat akhirat. Saudaraku semua, itu yang pertama yang kita kena kasihnya. Alhamdulillah ya Allah, yang mana Engkau bagi kepada kami jadi umat Nabi Muhammad, jadi umat akhir zaman. Setelah Nabi kita dibakit jadi rasul pulaknya, kerja Nabi, kurban Nabi, teriak Nabi, menangis Nabi, semata-mata nak bawa umat dia tu jangan masuk neraka Allah. Nabi kita dak fikir dalam kepala dia tu nak keluarkan, nak bawa manusia masuk syurga, tu yang masuk neraka. Habis tu Tuhan cerita mana? Dia cerita kepada kita ni, auzubillahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, jangan kamu pecah. Yang belum ni kamu tu a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Lepas tu lagi Tuhan kata mu duduk di bibir dah, fa anqazakum minha, kamu tu dekat-dekat nak jatuh neraka dah, maka Tuhan tu akid hirat kamu, iaitu nak peringatan kepada orang Arab Quraisy di zaman Rasulullah tu, seperti puak Aus dengan Khazraj di Madinah 120 tahun dok perang, dan bangga hari peringatan peristiwa. Kalau kita ingat hari besar-besar pada hari perang tahun ni, kita Allah tahun depan wak masa mana nak bakar semangat pemuda-pemuda kita, lawan betul-betul hingga kita catat sejarah tahun ni kita benar, tahun depan dia mau benar, dok gila, dok bangga dengan sebab perang. Supaya juga di Mekah, tapi dengan sebab rahmat Nabi, Tuhan hantar Nabi mari beki hodok balah,
jadi sayang. Hok dok musuh jadi kawan. Hok lawan jadi kawan. Itulah rahmatnya habis Nabi kita mari ni beki sungguh. Sedekah mungkin belum pada tu orang-orang masyarakat jahiliah sedok mikir. Palo pengak, palo bijak orang dok mikir kata doa semana nulis satu, doa semana sebalo. Tapi tak jaya juga. Akhirnya Allah utuh Rasulnya, utuh agama Islam mari tamu ke bumi, barulah berjaya ikatkan hok dok bala we jadi baik. Kau puak-puak sebab kata Aus dan Khazraj di Madinah tu jadi satu, subhanallah. Di Mekah jadi satu, alhamdulillah. Itu Islam. Sebab apa tu? Sebab hok ni katanya nikmat. Dan Rasulullah sendiri pula mari duk fikir dan juga duduk wangpen nak buat macam mana nak bawa umat dia masuk surga sebanyak mungkin. Dia duk meteng duk cadel nak bawa umat dia masuk surga sebanyak mungkin. Oleh itu Nabi kita ni kata Sayyidatina Aisyah anak Abu Bakar Ummul Mukminin, dia kata satu hari ketika dia tengok Rasulullah masuk rumah dia sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan senyum. Apabila Aisyah nampak Nabi masuk rumah senyum, maka dia mintalah. Ini tengok adat tu. Adik-adik orang Tino hendak dengar Ustaz Mak Kecik hari ni tengok tu nak minta gapo kepada abang tok lelaki, tengok tekah dia arumdi nah. Kekah dia adrum molek, maka kita nak minta gapo kita kecik. Itu salah satu yang Aisyah tunjuk katanya adab dia dengan tok lelaki dia nah. Maka ketika Nabi masuk, Aisyah kata, "Ya Rasulullah, bolehkah doa kepada aku hari ni?" Doa kat aku, doa kat hamba ya Rasulullah. Doa gapo? Minta Tuhan ampun dosa hamba. Tengok, sebagai orang yang nak kepada akhirat. Kita perhati tengok nah. Dia nak kepada akhirat, dia minta gapo? Minta Nabi, minta suruh minta doa dengan Allah ampun dosa. Bukan minta kaya, minta dunia, minta. Maka Nabi akik tangi, Allahumma ghfir, ya Allah ampunlah dosa Aisyah ma taqaddama, benda yang sebelum, wa ma ta'akhkhara dan hak lepas, wa ma asrat yang mana hak sulit, wa ma a'lanat mana hak nyata-nyata mu ampun belaka ya Allah. Doa daripada Rasulullah untuk isteri yang dia paling sayang. Maka Aisyah ni Allah amin kata riwayat siapa balik Aisyah. Mana suka guling lah kita terguling ramanya. Ramanya Nabi doa ke dia. Nabi kata ya Aisyah. Suka tu. Ramah tu. Yo tak ramah macam mana orang doa ke aku adalah kekasih Allah. Orang yang paling dikasih Allah dan doa dia diterima oleh Allah SWT. Maka Nabi kata gini. Ya Aisyah, tahulah doa ni doa yang aku minta kamu apa dosa ni seperti ni juga. Aku doa kepada umatku setiap kali lepas maya fardu. Tuan-tuan, muslimin muslimat yang dikasihi Allah SWT, semoga Nabi kita kenal kita, semoga kita semua dapat minum pada telaga Kautsar. Semoga Nabi kita wisfat pada kita di pada mahsyar nanti. Nabi kita doa kepada kita tiap-tiap kali lepas mayat, ya Allah, ampunlah dosa umatku ya Allah. Dosa umatku ma taqaddama hul belum dan juga hul pa wa ma asrar, bab benda sunyi ataupun nyata ampun. Ya Allah. Ya Allah, alangkah baiknya Nabi kita ni telah doa belah-belah dah kepada kita yang belum pada kita hidup lagi. 1400 tahun dulu dah Nabi doa kita. Allahu Akbar. Tu masa Nabi hidup. Dan kalau kita dengar juganya satu perihal tentang kurban. Satu kali Nabi kita kurban 2 ekor kibas cahaya putih. Seekor tu Nabi bismillah, Allahumma hadza minka wa hadza ilaika fataqabbal hadhil udiyah min Muhammad wa ali Muhammad. Seekor lagi tu kepada umat sekalian, umatku semua. Allahu Akbar. Alangkah besarnya fikir Rasulullah, alangkah sayangnya Rasulullah kepada kita. Dia dah hubung kat semua tu.
Duk cari jalan semua tu. Ingat kepada kita, minta wi Tuhan ampun dosa kita juga. Subhanallah, saudaraku semua. Kita tak ingat kerana ke Nabi kita. Kerana dia tu dah ingat kita semua. Bahkan dalam satu riwayat tuan-tuan, dalam satu riwayat saudaraku semua, Nabi kita duk menangis, duk ingat kepada kita. Ketika sahabat dia tanya, kata, aku duk rindu nak jumpa dengan saudara aku. Kata sahabat, kami bukan saudaramu ke ya Rasulullah? Nabi kata, bal antum ashabi, bahkan kamu adalah sahabatku, bukan saudaraku. Maka sahabat tanya, siapa saudaramu ya Rasulullah? Dia katanya, orang-orang yang beriman kepadaku walam yarawni. Orang yang beriman kepadaku sedangkan mereka itu belum tengok, belum kelih, belum jumpa dengan aku. Kena pada siapa? Orang umatku di akhir zaman. Tuan-tuan, kena pada kita. Allah, lepas tu kita sungguh pun tak berapa rajin lah kita mengaku lah. Tapi kalau kita pergi baca sejarah Nabi, dia ingat kita setara mana, rindu kita setara mana. Dia korban hidup dia, menangis dia, air mata dia tu nak bela kita. Seolah tak ada tempat kita tak ingat ke dia. Dia ini kalau kita tak banyak selawat lagi ke dia, tak banyak turut, banyak tu sunah-sunah dia. Dengan sebab kita kurang tahu, kurang faham. Kalau kita tahu, ni cerita ni pula Ustaz nak royak ni. Ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hari dia Allah SWT nak akad dia ataupun nak ambil nyawa dia, Allah perintah kepada malaikat Malikul Maut, suruh turun ambil nyawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Masa tu Nabi duduk rumah Aisyah, masa tu Nabi duduk tidur tahriba Aisyah, masa tu di rumah Aisyah ada Fatimah, ada Ali, ada Fadl. Dan Nabi pesan kepada Fatimah, ya Fatimah, hari ni ayah berasa penat ni, ayah berasa tak arok menah ni. Maka kalau ada orang mari royaklah, ayah tak terima tamu hari ni, ayah tak arok, ayah nak rehat. Maka Fatimah sama, ya ayah. Tiba-tiba hari tu 12 Rabiul Awal juga, tahun ke-11 Nabi kita hijrah daripada Mekah pergi kepada Madinah. Masa matahari naik sikit, tiba-tiba ada suara Assalamualaikum ya darun nubuwah. Bunyi suara orang salam luar. Dan Fatimah pergi tengok. Fatimah pergi tengok, rupa-rupa pergi tengoknya seorang laki-laki yang mari wisalam dan Fatimah tak kenal. Ketika Nabi tanya, ya Fatimah siapa tu? Fatimah kata tak kenal ya. Tak kenal, kata siapa ni? Kalau gitu, Nabi tahu dah. Kerana Fatimah kata tengok muka dia tu tak kenal tapi berasa lain. Bahasa lain Nabi tahu kata itulah Malikul Maut. Nabi tahu dah kata dia tak berapa saat lagi, tak berapa minit lagi dia nak mati dah. Kalau Malikul Maut hari ni, tu Nabi, Nabi tahu. Maka masuklah Assalamualaikum ya Rasulullah, katanya Malikul Maut. Nabi kita jawab Waalaikumsalam. Dia kata mari hari ni nak ziarah hamba ke, mari nak ambil nyawa hamba. Katanya Malikul Maut, dua-dua ya Rasulullah, kalau aku izin. Kalau aku izin, mari nak ziarah kerana aku sakit berapa hari dah. Dan satu lagi, amba mari ini nak ambil nyawa. Tu pun kalau aku izin. Dia kata, kau dulu nak ambil nyawa ni. Amba nak tanya dulu, saya amba malaikat Jibril, dia mana dah ni? Apa belum dengar tu malaikat Jibril yang duduk di langit ni turun mari saya dah. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Jibril, gano ni mutak mari sekali dengan Israel ni, duk mana belum pada ni? Dia kata, aku duk sediakan saf-saf para malaikat di langit Rasulullah. Dan hari ni aku tak mari kerana aku tak sampai hati Rasulullah nak tengok. Orang yang aku sayang, aku kekasih Allah hari ni ruh nak pisah dengan badan. Hari ni aku nak wafat, aku tak sampai hati nak tengok detik-detiknya malaikat mau cabut nyawa engkau ya Rasulullah. Maka aku rela jom nak duduk di langit. Tapi setelah mana aku sebut nama aku mari ni, gapo ya Rasulullah, apa boleh bantu? Maka kata Rasulullah, tanya Jibril, gapo yang Tuhan dak cadai kat aku kalau aku mati hari ni? Kata Jibril, ya Rasulullah, hari ni Allah perintah kepada kami supaya mereka ada wasah-sah di langit nak tunggu ruh yang mulia. Allahu Akbar. Nah, dan juga apa lagi Jibril, apa lagi pintu syurga buka untuk engkau ya Rasulullah.
Apa lagi ya Jibril, tak ada orang boleh masuk dalam syurga malaikat engkau lah orang mula-mula dalam syurga ya Rasulullah. Tak puas hati lagi Nabi. Akhirnya Nabi tanya umatku macam mana Israel? Jibril. Maka jawab Jibril, haram masuk syurga umat lain sebelum umat engkau masuk syurga ya Rasulullah. Allahu akbar. Allah Akbar. Tengok tuan-tuan. Tengoklah muslim muslimat. Dengarlah muslim muslimat perangai Nabi kita saat detik-detik dia nak meninggal, detik-detik dia nak kembali kepada Allah, masih lagi ingat kepada kita, ingat kepada umat dia. Subhanallah, subhanallah. Hak inilah kita berasa katanya Rasulullah ni harga sungguh. Harga sungguh. Lepas cuba kita dengar lagi. Ada riwayat kata apabila dia puas hati dah, dia kata Israel cabutlah nyawa hamba. Maka mulalah proses cabut nyawa, ambil kaki sampai lutut. Ada riwayat katanya masa sampai lutut Nabi kita berada, aduh sakitnya, wahai Israel, slow sikit tak boleh, kau sakit ni. Terlupa ke aku Rasulullah. Siapa kata? Nabi kata Israel, kata Malikul Maut, ya Rasulullah, ni hok ingin sekali dah ni. Maka Aisyah kata pulanya, dia tengok Nabi kita sakit, dia kata Allah, kita hok bukan Nabi setara mana sakit tak tahulah. Dan tubik kata-kata daripada Rasulullah katakan, innalil mauti la sakarat, sesungguhnya ada pada mati itu sakarat, iaitu sakit. Tuan-tuan, Nabi kita sakit mati, Nabi kita ada sakaratul maut. Dan hok ni kita semua akan jumpa, kita semua akan temu. Kalau Nabi kita sakit, tak nak kecek dengan kita lah. Allah kalau ingat gitu kan lah. Marilah kita bersungguh buat siap untuk mati tuan-tuan. Maka proses seterusnya daripada lutut sampai perut, Nabi berada pada aduh sakit, Malikul sakit. Terlupa ke aku Rasulullah. Dah tak ada terlupa Rasulullah, tapi ini paling ingat dah. Ada riwayat honing ni amba tak ingat. Dengar ceramah ke terbaca mana. Tapi ada riwayat yang mengatakan setelah sampai di pusat, sampai di perut tu, Nabi kita sekali lagi tunjuk kata dia saya kepada umat dia. Dia kata kan? Dia kata, ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata, ya Israel, boleh ke tak minta? Boleh ke tak kecek dengan Allah? Doa dengan Allah. Amba ni nak tanggung semua sakit. Yang mana umat amba akan sakit sakaratul maut, amba nak tanggung sore. Boleh ke tak amba tanggung sore? Ni kita besar ni. Ada riwayat kata sampai situ Nabi kita minta nak tanggung sakit ketika mati. Tapi doa ni, permintaan ni tidak diperkenakan. Maka semua fak kita, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang menafas, setiap yang menyawa kena rasa mati. Ustaz nak ayat ni, nak ayat katanya sakit mati. Dan Nabi kita ni ingat sungguh kita. Nabi kita ni sayang sungguh kita. Dan siapa dada pun ada riwayat juga kata dia panggil Ali mari. Ali to dah telinga dekat mulut dia, kata ummati. Ada riwayat juga kata gitu. Duk serabut juga kita. Mungkin Nabi kita dah serabut kita tu saudaraku. Mungkin Nabi tahu kata lepas pada dia ni akan timbul berlaku banyak-banyak perkara. Akan timbul fitnah, banyak-banyak fitnah. Dan akan timbul perkara-perkara yang Nabi kita tak ada buat, sedekah kita buat. Sedekah kita banyak perkara-perkara yang kita buat benda baru dalam agama kita. Mungkin waktu Nabi kita lebih bersama sebut semua kita sebut, dan juga akan ada banyak orang hina kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka geno kita tak sayang ke Nabi kita. Geno kita tak kasih Nabi kita. Kalau kita tahu dan kita baca, kita dengar sejarah Nabi, tak dapat tidak. Kita kena timbul perasaan kasih sayang kepada Rasulullah. Menangis dia, teriak dia, sedih dia untuk bawa kita selamat.
Buat kita selamat dunia, selamat akhirat. Nawi kita tu hidup macam mana? Hidup dunia dapat redha Allah. Apabila kita mati, kita dapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Habis tu Nabi bersungguh menahan ni. Habis kita sendiri, dia ustaz sendiri pun takut. Takut ketika kita mati ataupun ketika di padang mahsyar kita tak boleh syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedekah peluang besar bagi kita jadi umat akhir zaman ni adalah peluang besar umat akhir zaman ni untuk dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kuat pisik banyak perkara yang Allah beri kepada kita umat akhir zaman. Hatta kalau kita biasa dengar Nabi Musa alaihissalam, dia baca dalam Taurat, dia baca dalam kitab Taurat dia, siapa dia kata, ya Allah, jadi kalau umat akhir zaman umatku, Nabi kata itu adalah umat Ahmad. Dia bacakan apa? Umat akhir zaman kelebihan dia satu, umur pandai tapi buat amal tu niat saja nak buat baik boleh pahala dah. Dia buat boleh lipat pahala 10 sampai 700. Sedekah kalau niat buat jahat tak ada tanda lagi. Buat jahat sah boleh sah. Allahu akbar. Tu kehebatan juga. Patut umat akhir zaman ni apa lagi kelebihan dianya. Jadi dilipatkan ganda. Umat akhir zaman ni adalah umat yang fisik, umat yang apabila dia mati di hujung dah kerana dia beranak dekat-dekat kiamat. Tapi apabila sampai hari Isya, sampai hari timbang, dia adalah umat ni lah, umat yang mula-mula boleh timbang. Sedangkan di belakang dia banyak lagi daripada mahsyar nanti. Umat yang boleh masuk syurga mula-mula. Habis tu Nabi Musa minta nak ambil umat akhir zaman jadi umat dia. Tapi tu tak tahu. Akhir dia kata kena, ya Allah, jadi aku ni umat Nabi Muhammad jugalah. Tengok, Nabi Musa nak jadi umat Muhammad. Kenapa? Kuat pisik kita. Kalau gitu kita tuan-tuan, kita umat Islam semua, muslim-muslimah, laki puan semua, kita kena bangga kita jadi umat akhir zaman, kita bangga kerana kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kena cinta, kena sayang, kena betul-betul kasih ke Nabi kita betul-betul. Bukan kata lok dak. Lepas tu tak ada ayat semua dah. Orang kasih ke Nabi ni kena tunjuk dengan banyak selawat. Dan hok ustaz nak oyak pada ni di hari ni orang dok hibur dengan orang panggil orang kecek ataupun orang hina kepada Rasulullah SAW. Bak hina ke Nabi ni, bak hina ke Nabi bukan di hari ni saja, bahkan mula awal sejarah Islam lagi. Jamin Nabi duduk di Mekah lagi, jamin Nabi duduk dakwah di Mekah lagi, orang hina Nabi betul-betul. Kita ingat ke tak? Dia kalau duk ngaji di sekolah-sekolah tadikah itu, kalau tak silap ustaz ada dalam surat ke ustaz tadikah royak. Ustaz ingat kata Abu Jahal ni satu hari dia duduk hina cerca Nabi ketika Nabi duk tawaf. Ada setengah-setengah tu Abu Jahal juga rasa tak silapnya ambil tai uta. Dia tok tah kepala Nabi ketika Nabi kita sujud. Bukan hina dengan kata-kata saja dak. Ni bunga perbuatan nah. Ada setengah riwayat ni kata ambil kaki dia getok tak tekuk Nabi penuh Abu Jahal ni. Oh, jahat sungguh Abu Jahal ni. Tapi orang lain tengok Abu Jahal duk gitu tak lari apa. Nabi tak lawak. Nabi tak boleh sobat Nabi. Mungkin Nabi sobat kau tu tak ada perintah lawak. Dah kerana siapa diperang apabila Tuhan perintah suruh lawak Nabi. Nabi lawak juga tapi kau tu tak lawak. Dah uduk hina kata ke Nabi, cucuk ke Nabi. Siapa ada seorang budak tina katanya, hei koreh, di mana akhlak puakmu, mana akhlak puakmu. Nya tak ada supai langsung ni. Pakak duk dia takut. Hagen hodok buat tu raja Mekah di zaman tu. Siapanya? Abu Jahal, Umar. Maka larilah orang tina saat ni pergi jumpa dengan Hamzah. Siapa Hamzah? Pak sedang Nabi. Masa tu dia tak masuk Islam lagi. Tapi budak tu riwayat kata, hei Hamzah, demo duduk kata huduh, duduk kata celok kepada anak saudaramu Muhammad tu. Jong ko. Oh, dia pun selalu. Dia katanya dia bau kelik pada burung. Bok singo di atas bahu dia. Bok singo. Allah, gagah sungguh kali dia. Gi siapa di Kaabah tu, pegailah dah. Pegai Abu Jahal, katanya nyetai juga Abu Jahal pecah. Luka.
Abu Jahal, apa budak ngarut dah kata anak saudaraku, mu tahu tak aku pun telah masuk agama dia ni. Hamzah hidup mikir, aku kata gini, sedekah dia belum Islam. Malam tu dia keliduk menengung. Tiba-tiba dia dapat ilham kata gini, satu permintaan, ya Allah, kerana orang masa tu pun beriman kepada Allah dah, tapi syirik dia sembah hak lain. Ketika apa ni, kalau bab ketuhanan ni percayalah uluhiyah tu, tapi ketika sembah tu dia sembah hak lain kata. Nah, maka katalah dalam hati dia kata, ya Allah, kalaulah agama anak saudara amu ni benar, ucerahlah berasa nak ikut. Kalau tak benar, terlupalah benda ni. Maka pagi esok dia berasa keni dan berasa kata agama anak saudara dia tu benar, maka dia masuklah agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu agama Islam. Ustaz Layak kata kena Nabi hari tu ni kena cerita dah, kena hina dah. Dan banyak-banyaklah cerita. Dan di hari ni baru-barunya bulan lepas ni duk geger pula dah. Kerana apa? Kerana salah sebuah surat khabar, sebuah syarikat. Syarikat ni adalah syarikat orang Perancis. Syarikat orang Perancis yang duduk kecek dan pernah dia lukis gambar Nabi. Buat gambar katun, orang panggil supaya kata apa ni? Lolian lah. Lolian Nabi. Dan masa tu pakak geger seluruh. Bakal belarak seluruh bakal apa ni siapa berlakunya pada tahun 2015 berlaku orang Islam dua orang masuk pergi serai syarikat surat khabar tu yang namanya apa? Charlie Hebdo tu. Charlie Hebdo waktu mati 12 orang. Akhirnya orang Islam kita hok serai saat ni pun hok tak setuju dengan dia pun mati juga. Dan peristiwa tu berlaku tahun 2015, mana tu 5 tahun yang lepas. Dan apa ni bulan itu kemarin pulaknya sekali lagi dia buat orang panggil hari kerok merok lah. Buat katung sekali lagi tu baik. Katung ni dalam agama kita siapa-siapa pun tahu kata tak boleh. Kita nak lukis ke, kita nak buat macam mana rupa Rasulullah ke tak boleh. Ni tak dibenarkan dalam agama kita. Dan agama kita ni siapa-siapa hina Nabi, hina Allah, sabballahu Rasul, faqad kafar. Kufur gitu. Dan kalau kufur, hukum dia tak ada lain tak bukan iaitu bunuh. Tu kalau orang Islam buat macam tu, ni orang kafir tak ada kira kafir, dia tak beriman dah. Tetapi kita masyarakat Islam apabila berlaku penghinaan dengan sebab dia tu lukis gambar ataupun gapo-gapo pun buat boleh jadi kita tak puas hati. Bahasa kata kita ni kena belo. Bahasa kita kena kecek, bahasa pedih apabila berlaku terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka di Perancis tepat 16 kemarin bulan 10 berlaku salah seorang guru nama dia Peti buat tubik gambar katung tu dan dia minta orang Islam, budak Islam yang ada itu tubik gi. Dan ceritanya budak Islam tu bagi dia tahu kata kru dia ni nak tunjuk gambar kepada orang tentang gambar yang dia mau lukis rupa parah Nabi, pap kantun lolian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka peristiwanya macam mana? Budak umur 18 orang Islam kita bunuh kru hok tadi. Hina Nabi, dia kata hina Rasulullah, dia bunuh. Subhanallah. Berlaku juga presiden Perancis nama gapo Emmanuel Macron tubik kutuk ke cucuk di atas perbuatan budak tu siapa dia kata Islam ni adalah agama ganah, siapa dia katanya itu al-haq seorang guru, dan siapa dia seolah-olah kita nak kecek mudah-mudahnya dengar kata-kata dia tu dia adalah hina kepada agama kita dan hina kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebab dia tak lari, dengan sebab tak apa. Oleh itu di hari ni kita umat Islam
Dan kalau kita tengok dah tu, banyak-banyak tempat tubik keluar perasa tak puas hati. Dia dengar boykotnya Sinka ataupun barang produk daripada Perancis, daripada Farangsit. Tak usah beli barang boykot, tak usah. Dia di Arab Saudi, di Kuwait, di mana banyak. Dia cuma dengan sebab mungkin kita kata berita tu tempat kita makan berita ni, pakai berita tak penuh lah, tak kafah, tak menyeluruh. Tak banyak orang ambil kecehan ni. Kita tak tahu juga, tak ada dengar juga. Majlis kita sendiri ada buat program gapo, buat surat ke ataupun tunjuk royak kepada tok email di kawasan kena baca ketubah bui peringatan ataupun bui pemberitahuan kata lo ni demo dok hina agama kita ataupun wallahu alam, tak tahulah tu. Tapi kita kena ada sikap sebagai seorang yang cinta dan kasih kepada Rasulullah. Hari ni kita dah buat majlis Maulid Nabi. Hari ni kita dok akad, dok baca kisirah, dok baca sejarah, dok baca PA perangai Nabi. Kerana kata kita saya ke Nabi. Sedangkan di dunia luar sana ada masyarakat, ada orang tertentu dah hina kepada Rasulullah, dah kata kepada Rasulullah. Dan serupa kalau kita fikir dah hina ke Nabi, seolah-olah dah hina kita dah. Maka tanya kata, apakah perasaan kita? Apakah perasaan kita orang yang cinta dan sayang kepada Rasulullah? Oleh itu, saudaraku muslimin dan muslimat, apabila kita dengar hal ni, kita paling kurang sekali kita kena sedih. Kita kena sedih dan kita kena bahasa tak puas hati. Cara mana kita nak tunjuk tu di atas dasar yang dibenarkan. Dia bukan kata kita nak tunjuk sebabkan pula menyakiti pada orang lain ataupun kita buat dengan apa ni? Tengok orang panggil beribut berhentilah kita kata dia. Tapi kita ni kena buat tubik. Setengah-setengah tempat kita tengok belarok. Setengah-setengah tempat ketua negeri presiden sendiri suruh presiden Perancis minta maaf. Setengah-setengah tempat tak jong, tak masuk supermarket, tak beli barang, produk makan ni ataupun apa saja produk hok Perancis. Setengah tempat tulis surat hantar pergi kepada duta Perancis, kata kami orang Islam, kami umat tajam di atas penghina kali ni, maka minta lah presiden Perancis tu maaf, minta maaf. Tapi hari ni tu walaupun mungkin ustaz tak ada berita, tak dengar apa lagi tu, duk kemah dengan dia pahal kata kan, dia kata itu adalah kebebasan beragama dan kebebasan berkata-kata. Siapa nak kecek macam mana bebas. Kami, negeri kami, masalah israf, freedom israf. Tapi bebas-bebas pun jangan nak kepala gu dah. Jangan nak kepala gu Kalau bebas kita dalam kek otak kita lagi ni menyebabkan neng panha roilan. Orang yang kenal dan cinta kepada Rasulullah luka hati, tak puas hati. Ni nak sapa juga lah hamba pun. Ustaz Mat dan juga Al-Huda Channel juga ikut nak kata-kata, nak royak kepada presiden Perancis tu. Kami juga sekelitir umat Muhammad yang cinta kepada Rasulullah, yang hidup di cawatan nara jalan ni tak puas hati dengan sebab kenyataan kata-kata presiden tu. Kalau minta maaf, kena minta maaf belakang. Kami juga nak dengar minta maaf daripada mulut presiden. Saudaraku, seagama, seimej semua. Hari ni kita dalam suasana adalah suasana merayakan hari bulan beranak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita ramai, kita suka, kita gembira dan kita kenapa? Terima kasih kepada Allah kerana Allah beri hadiah yang amat berharga kepada kita. Dengan hadiah ni lah kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab hadiah ni lah kita tahu lepas pada ni kita pergi kepada alam barzah. Kita tahulah hidup akhirat hari kiamat. Kita tahu. Itulah apa ni tujuan Allah utuh Nabi kita tak lain tak bukan, katanya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ada kafatan linnas.
Jadi nak ayat katanya, apabila risalah Islam itu jadi risalah rahmah, risalah kasih sayang kepada semua, maka pesan ni melalui kita awak majlis maulud kita ni, dan berlaku dalam tempat kita ni, berlaku dalam 3 wilayah kita ni, kita kena banyak rahmat dan kasih sayang. Kita kena banyak sifat kasih, kena tabur dan sebar kebaikan kita, kebaikan di hari sudutnya kasih seru kita sesama kita. Dan hari ini program-program yang ada di kampung ko, di tempat-tempat ongko mana-mana ko, bertujuan untuk tambah cinta kita kepada Rasulullah. Ya, pertama. Yang kedua, kita buat majlis ni, kita juga nak tambah kasih antara kita. Kita buat program ni, kita nak wiko erat hubungan antara sesama kita. Tak gitu kan? Maka kita kena jadi ada apa ni? Kena ada tujuan, kena ada ketah kerja lah, kerja mudah-mudahnya. Kita buat maulud, sudah buat maulud, kita tambah sayang kita kepada saudara kita. Apabila kita buat maulud, kita ingat akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dia sayang kepada orang miskin, dia sayang dengan orang miskin, dan dia lapar sampai dia ikat batu di perut dia. Apabila kita buat maulud, kita ingatlah saudara-saudara kita, anak-anak yatim kita, yang mana Nabi kita sayang kepada anak yatim, Nabi kita sayang kepada orang-orang yang lemah, orang-orang susah. Maka lepas maulud kita kena buh dalam jiwa kita, beri peringatan kepada ahli maulud kita, ahli maulud kita, ahli yang baca qasidah kita, berjanji kita kena tambah cinta kepada Rasulullah, cinta kepada sesama, dan cinta kepada orang-orang yang belum faham agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu tuan-tuan, saudara, ustaz mak semua yang dikasihi dan Allah Subhanahu wa taala, tujuan kita buat majlis, mengadakan majlis kita, majlis hijrah, majlis maulidun Nabi, majlis Isra dan Mi'raj, majlis tak lain tak bukan untuk nak beki, nak gila, untuk nak bakar kita lebih faham, lebih sedar tentang agama kita, dan cinta kita kepada agama kita, cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Dah hari ni ustaz tak ada nak kacak banyak ni. Dah ni pun alhamdulillah dah boleh 40 minit lebih dah ni, kerana ustaz pun ada kerja lagi, tapi mari hari nak penuh. Cuma sebelum ustaz nak sudah ni, ustaz sekali lagi nak peringatan kepada ustaz sendiri dan juga ukhuwah semua, marilah sama-sama kita sayang dan kasih kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dengan kita puji di kita masing-masing kena berselawat. Puji, kalau tak puji ni tak adil dah. Kalau kita tak tekan tak jadi dah. Sekadar kalau sunat ni tak jadi juga. Mungkin tahun depan tu dok kecek dah meneng, kalau tak mati lagi, Allah sesat pula dah. Tahun ni tak cukup lagi selawat 100 kali sehari pun buat tak leh. Maka tu ustaz katanya ustaz senalah. Kalau lah kita nak syafaat Rasulullah di hari kiamat nanti, kalau kita nak kasih Allah Subhanahu wa taala, maka tak dapat tidaklah di antaranya kita kena selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa sallam. Selawat. We jadi, dia panggil tagih. We jadi lekat. Puji selalu dah kepada kita 100, kepada bini kita 100, kepada anak-anak kita 10. Ajar anak kita juga amalkan dengan selawat. Sebelum tidur tanya, Kak, selawat kena lagi kau Nabi tu? Seolah-olahnya kena gitu. Bangun pagi, semalam selawat dak? Tak ada selawat. Gati. Dalam keluarga kita kena kecek han. Kita kena kecek hal selawat kau Nabi. Kerana berasa ustaz lah, kalau kita mengaji supaya semua ni, dari sudut berkat untuk beramal tu tak banyak. Maka kena buat perjanjian. Buat perjanjian dengan keluarga kita. Ataupun kalau jemaah masjid. Kata berapa orang nak pergi tangi, berapa orang nak sen sanja. Kata tiap-tiap hari kita nak selawat ke Nabi 100 kali. Ataupun kita tangklum
buat satu kumpulan, we jadi rupatam, we jadi boleh setuh, we jadi boleh tengok kata kita jemaah kita, keluarga kita ni nak selawat ke Nabi 100 kali sehari. Ustaz rasa kalau kita tak buat benda tu lagi lah, sebab kata saat ni setahun, 2 tahun, 3 tahun pun kita akan kecek benda yang sama. Tapi insya-Allah kalau kita mula tahun ni, kita mula buat program saat ni, pergi tangan kerak, sign kerak, berjanji cak kata kita nak amin, insya-Allah. Tahun depan kalau tahun ni 100, tahun depan kita boleh 200 atau 300. Tahun depan bolehlah lagi sampai 500, sampai 1000 kita boleh sawak kepada Rasulullah. Cuba kita mikir, kalau lah hari mana, tahun mana, bulan mana, jemaah kita, keluarga kita, orang tahmah kita, nak orang boleh selawat ke Nabi 1000 kali sehari. Cuba fikir gapo yang Allah Subhanahu Wa Taala nak bubah kita, nak beki kita. Ustaz yakin kita akan kecak kemanisan, kita akan kecak sedapnya berselawat, kita akan kecaknya kebaikan beragama Islam, kita akan kecaknya kalau Allah Subhanallah, Allah comel, Allah sedapnya sayangnya ke Nabi. Hari mana kita kena klik, kita bahasa kita sudah banyak manfaat, sudah banyak kerja kita telah bantu agama Allah, walaupun kita tak dengar berselawat. Tapi kalau bahasa kata nak buat, nak beli sebeh, taruh tu je, boleh cek dulu. InsyaAllah nak cuba kita pakai habis sungguh sikit. Yang kedua, apabila kita ada wajib selawat saat ni dah, Ustaz rasa kata kita majlis maulud kita ni kena tambah kasih sayang kita kepada orang lain. Kita kena tengok kepada orang-orang tu jadi kesian kepada orang tak baik, dan kita sayang kepada orang baik. Kaedah ni adalah kita kena tengok kepada budak Malaysia Allah sayang, berkasih. Tapi budak tak juru, budak hak lekat ketung, budak hak kaya kita kena kesian. Dan kita tak tahu selalu dah. Kita kata tahun ni kita nak kecek, nak dakwah, nak widah mutus slow ataupun nak dekat, nak main perene, nak peduli, nak padu. Kerana kalau nak cek masalah email yang diajar, email yang kita ada dalam hati kita, email yang sebenarnya email yang kita kesian, yang kita tomak nak tengok ataupun nak orang lain juga dapat hidayah, dapat redha Allah, dapat syurga Allah. Email yang ada dalam hati kita nak semua orang, lebih baik adik-beradik kita. Siapa hati kita mati, siapa hati kita dok tengok di pada mahsyar nanti, anak cucu kita, sepupu kita, anak saudara kita adalah orang yang tak dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa hati kita nak masuk ke syurga seorang dua orang, sedekah banyak-banyak orang masuk neraka. Ini satu soalan yang kita kena fikir tuan-tuan, yang kita kena buh kepala kita. Inilah orang panggilnya tujuan kita. Dia ada tujuan kita nak buat demo lain juga jadi baik seperti dengan kita yang sudah baik ni. Kalau duduk situ, kalau kita tak baik beki kita, lepas tu dia habis kita beki orang lain kata. Tu faedah kita orang maulud kena tubik benda tu. Dan faedah juga kita orang maulud ni kita kena tambah jadi nekat dari sudut bantu agama Allah. Ingat Nabi kita tidur tak tidur dah kerja agama ni. Kita di hari ni Tuhan raya kata, auzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu ni kata Allah adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan. Mana tu Allah buat tubik umat Nabi Muhammad ni adalah sebaik-baik umat. Kata ulama, setengah-setengah ulama ni pedih sikit tafsir dia katanya, hok sebaik-baik umat ni hok ta'muruna bil ma'ruf, kerja ajak orang buat baik, hok kerja larang orang buat jahat. Kalulah umat Muhammad, umat Rasulullah, tapi tak kerja dakwah, tak kerja mengajak, tak kerja sebat agama, tak kerja kecek benda baik, larang benda jahat, tak masuk khairu ummah. Tuan-tuan semua, kita
kena ikat dengan syarat saling. Nak jadi sebaik-baik umat kena kerja agama Allah. Dan apabila kita kerja agama Allah, kita adalah khairu ummah, yang mana tu sebut dalam kitab suci Al-Quran. Cuma minta maaf kepada fak kita ni, kadang-kadang kita tak arif kerja dakwah ni, kita tak arif spek. Kita kata masa ni aja kerja dakwah, masa ni dah honing kerja dakwah, honing dah. Tak arif definisi kerja dakwah ni tuan-tuan adalah luah, tengok kemampuan, tengok dengan ilmu, tengok dengan kuam sama orang tu. Mungkin orang ni dia kerja dia boleh bantu siapa sini, kerja dia hebat setara ni, kerja dia setara ni, maka dia tak samalah dari sudut tu. Habis tu hadis Nabi katanya, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Siapa-siapa di kalangan kamu, kata Nabi, yang tengok benda tu tak baik, maka dia kena cegah, maka dia kena lari yang apa? Lari dengan tangan dia kalau dia ada puasa. Kalau tak puasa dengan tangan, dengan lidah, kecek, royak, nasihat. Kau tak puasa lagi dengan hati. Tapi Nabi kata, kalau dengan hati sebawah-bawah, serendah-rendah iman. Maka tuan-tuan yang dirahmati semua, kerja dakwah ni kena kerja. Kena kerja. Tapi ustaz ingat son, dia kata bab dakwah, bab kerja dakwah ni, supaya kata haye makan padi lah. Bahasa mana haye makan padi? Dia kata kalulah kita tengok haye duk makan padi ni, sekadar duk kecek le hati, kata duk halak, duk hembak haye dengan hati semua. Dia kata haye tu tak akan lari, haye tu tak akan tinggal padi, bahkan duduk situlah dia tak tahu kata hati kita dah hembak dia. Paling kurang kita kena lari dengan lidah kita, kita kena lari dengan mulut kita, dan kena lari dengan lebih-lebih lagi ambil kayu kok pekong lah hayat tu bagu dia, dia lari daripada padi kita tu. Maka yang kita boleh ambil secara mudah, secara rekahnya, dan hari ni ustaz rasa lah, dan Allah Subhanahu Wa Taala wi kepada orang kita ni, orang banyak dah mengaji, banyak belajar, hok ngaji di tempat di pondok-pondok pun alhamdulillah banyak-banyak tahu dah, hok gi luar pun klik duduk di rumah banyak dah. Kalau kira dengan sakit tu pada dah lah kita nak berubat tu. Tapi kita bimbang, takut-takut tok bohmo kita ni kerja tu tak ada kerja untuk nak berubat penyakit dah. Dok kerja tu tak ada nak beki masyarakat dah. Dok kerja tak ada pakat nak maintain, nak buat macam mana wirsia pada penyakit. Bimbang juga tu. Bimbang takut-takut orang tahu, orang hok reti ni hidup berbuk benda lain. Hidup kecek benda lain. Hidup sungguh benda lain. Sedekap penyakit tempat kita kalau kita tengok tu subhanallah dah. Daripada sehari kau naik, kau tingkat. Hok duk bimbang benar hari ni, hok ustaz duk bimbang lah. Allahu akbar. Duk tengok di kampung ustaz sendiri ni, dah banyak orang dah budak-budak muda tu jadi gila. Jadi bodoh, jadi tak pakat. Dah otak ni tak pandai jaga dah. Tak tahu nak jaga macam mana otak, subhanallah. Hok tu nampak siap tak kena mak. Apa tu gila. Ada setengah-setengah kampung ni subhanallah kena ikat, pasung kena ikat. Lepas tu kita tengok kalau di dekat ni apa ni, di tabih di nyatuh tempat baboli kita tak nak oyak. Orang ngaji amat. Ustaz banyak. Tapi kena tanya kata, termasuk ustaz sendiri, ustaz dah buat apa dia hari ni? Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Ya Allah, maafkanlah semua kami, galik kami, lalai kami ya Allah. La ilaha illallah. Adik Allahnya dia penyakit padang atau bohong. Penyakit kita hari ni kau. Masalah tu besar, kita nak kecek kira. Ustaz seru kepada ustaz-ustaz semua, orang-orang ngaji agama semua, orang-orang faham agama semua, marilah kita bersungguh, kita pakak-pakak mari duduk sekali tempat kita boleh duduk, mari kecek dan bincang sekali apa-apa kita boleh bincang, mari kita pakak-pakak buat kerja sekali untuk nak bina dan juga untuk nak ukar masalah kita sendiri.
ustaz rasa di hari ni banyak dah demo dok kecek, dok wang pen tu wang pen ni. Tetapi secara ongkon Isra' ni tak banyak lagi. Ni Al-Huda channel salah satu. Dan baru dok kecek hak agama, baru dok sapa dok kecek. Dan baru dok ambil peluang untuk nak royak benda-benda agama je. Kerana dia tengok fak kita dok pegang telefon semua tu. Nak hatah ni. Tapi agama kita tak cukup dengan sekadar kita kecek dengan mulut macam ni. Dia kena turun pergi buat, kena turun pergi ziarah, kena tolong pergi nasihat pergi sapa pada tempat pula dah. Kerana berapa peratus, berapa persen je hodok dengar ustaz kecek pada hari ni tu. Banyak lagi. Mungkin tak siapa suncut persen hodok dengar ni. Ramai lagi kita tak dengar. Bahkan dengar pun tak tahu apa nak buat lagi. Oleh itu kita kena mula kecek, mula sorak, nak buat macam mana kita nak keluar daripada wikrit yang kita bahasa ini cubaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan nak cek email orang-orang tahu, dan Tuhan juga nak berjadi asbab orang-orang yang tak pandai, orang-orang yang tak reti, orang-orang yang duduk lupa Allah tu berjadi peluang kepada orang reti, orang tahu untuk berdakwah, untuk ambil kesempatan untuk tambah dekat dia dengan Allah, untuk dakwah dan sebab untuk tambah darjat dia insya Allah Subhanahu Wa Taala. Di akhir ni ustaz minta maaf kalaulah terkasar bahasa salah kata-kata dan ada sentuh perasaan siapa-siapa. Ustaz tak ada fikir lain melainkan nak sapa agama Allah. Minta maaf sekali lagi. Kebaikan itu semua daripada Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.